أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Yang dimuliakan pada Tuan Pengurusi Surau, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, tuan-tuan sedang hadirin, muslimin, mukminin, muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipertemukan kita pada malam ini, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, diberikan kelapangan untuk kita hadir dalam keadaan yang selesa. Walaupun hari ini kita lihat hujan tidak berhenti dan ada sebagian tempat air pun dah pun naik sebagian tempat. Jadi kita sama-sama berdoa supaya walaupun hujan ini rahmat, tetapi bila dia berlaku dalam keadaan yang agak lama, mungkin dia menjadi satu bala bencana kepada kita, mungkin sebagai satu peringatan kepada kita. Asbab-asbab kerana mungkin kita sudah mula lalai, alpa daripada mengasihi Allah SWT, maka Allah memberikan peringatan kepada kita untuk kita sama-sama kembali ke landasan yang sebenarnya. Sebab semua yang berlaku itu ada hikmah di sebalik kejadian. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah pun masuk satu Safar. Betul? Semalam hari Ahad merupakan hari terakhir 30 Muharram. Dan saya merasakan kemungkinan kita ini lupa. Bukan tak alert, lupa dengan bulan Islam. Itulah kelemahan kita tuan-tuan. Dah tahun baru ni 1444, biarlah kita cuba berazam untuk kita cuba alert dengan bulan Islam. Jangan kita asyik lupa. Sedangkan kita sendirilah orang Islam yang patut memperjuangkan, memartabatkan bulan Islam. Takkan nak mengharap Chong asing di luar sana, Mutusami di luar sana. Pasti kita ini yang namanya mungkin Muhammad, mungkin namanya Abdullah, yang sepatutnya menghidupkan bulan Islam. Dan kita cuba ingat setiap kali tarikh, dan hari ini merupakan satu Safar. Piramli pun dah mengajar kita tentang memperingati nama-nama bulan ini. Tengok dalam cerita Ahmad Al-Bab, nama-nama menantunya. Menantu kepada A.R. Tompel kan. Orang kaya. Al-Buaya. Namanya siapa? Muharram. Namanya siapa? Safar.
Yang seorang lagi namanya Syawal. Ya, alhamdulillah yang Syawal itu orang yang baik sebab dia pengarah filmnya. Jadi dia jadi hero, dia yang baik. Yang dua lagi tu Muharram dengan Safar, kerjanya duk menyamun. Ya. Tapi bukan itu yang saya nak highlightkan. Yang saya nak highlightkan adalah nama-nama itu, Safar, Muharram dan Syawal, ya. Jadi kita kenalah ingat perkara-perkara ini. Dan satu perkara lagi, walaupun kita dah masuk dalam bulan Safar, ingin saya kembali sedikit. Satu peristiwa yang berlaku ketika bulan Muharram ini, ya, bagi orang-orang Syiah, ya, dia ada satu yang disambut, ya, dalam bulan Muharram itu, 10 Muharram, hari Ashura. Kita pun hari Ashura buat bubur syura. Tapi orang-orang Syiah dia menyambut hari Ashura itu dengan memperingati kematian Saidina Husain, ya, yang mati di Karbala pada pertempuran 10 Muharram tahun 61 Hijrah. Ya, yang ceritanya kita dah tahu, kepalanya dipenggal, ya. Ada juga yang mengatakan inilah permulaan permainan bola sepak. Pandai pula duk cerita begitu. Asal usulnya. Saya rasa tak ada kena-mengena pun dengan permainan bola sepak. Tapi itulah, mereka memperingati kematian Husain dengan cara yang sangat mengerikan pada saya lah. Tuan-tuan boleh lihat dalam YouTube bagaimana mereka mencederakan diri mereka dengan pedang, dengan belati dan sebagainya sehingga berdarah-darah badan mereka. Ya. Adakah itu cara kita memperingati seseorang? Saya rasa tak kena begitu. Tapi itulah Syiah yang mana kalau di Malaysia sudah pun difatwakan sebagai ajaran sesat. Jadi janganlah kita mengikut ajaran Syiah. Jadi kita berhati-hati sebab Syiah dia menyelinap masuk, antaranya mereka bergerak secara bawah tanah, secara diam-diam di institusi pengajian tinggi. Ya, mereka bergerak. Jadi berhati-hati pada anak-anak kita yang jauh daripada kita. Ya, pesan-pesanlah. Selain jaga diri, jaga maruah, jaga agama juga. Kalau ada sesuatu ajaran yang agak-agak mencurigakan, tanyalah pada mereka-mereka yang pakar, rujuk pada mereka yang pakar. Jangan kita terlalu terikut-ikut. Ya, bila kadang-kadang ada geng, ada kawan-kawan, mereka mudah terikut dengan ajaran-ajaran yang sesat begini. Wallahu alam, sekadar pembuka bicara pada malam ini. Baik, kita sambung pengajian kita dalam bab tanda-tanda besar akhir zaman. Kita telah pun habis membicarakan tentang Imam Al-Mahdi melalui buku ini, dan juga saya membongkar dalam artikel yang ditulis oleh mantan mufti wilayah Persekutuan, iaitu Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, ya, dalam bayan linnas tentang tajuk Al-Mahdi. Dah selesai, ya. Jadi kita masuk tajuk yang kedua, ya, hari ini, iaitu tajuk Al-Masih Ad-Dajjal, ya, Masihud Dajjal. Kita akan lihat apa itu Al-Masih, sebab Isa pun Al-Masih, Dajjal pun Al-Masih, tetapi konsepnya itu berbeza antara mereka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Al-Masih dapat diartikan sebagai As-Siddiq, iaitu yang benar, yang suka kepada kebenaran. Bila As-Siddiq, kita akan teringat kembali kisah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelaran As-Siddiq itu. Ya, sebab dia memang ia akan mempercayai apa saja perkara yang sampai melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun perkara itu memang tak masuk akal. Ya. Ketika mana Nabi Isra dan Mi'raj, kita pun dah tahu bagaimana ceritanya. Ya, Isra bagaimana, ya, dalam Quran dicatatkan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu baru Isra-nya, belum Mi'raj-nya. Perjalanan satu malam yang sangat jauh sehingga Sidratul Muntaha, melepasi langit yang ketujuh sehingga menerima kewajipan solat
turun lagi pada malam itu pada satu malam. Memang tak logik. Sebab tu bila diceritakan pada pagi itu, maka ramailah mereka yang terpinga-pinga sehingga terjadi 3 golongan. Golongan pertama semakin yakin bahawa Masya Allah, memang betul lah ini Nabi utusan Allah Ta'ala. Sebab berlaku perkara yang luar biasa, mukjizat. Satu lagi, mereka yang terus tidak mempercayai. Memang ni cerita karut, marut. Cerita tak masuk akal. Kalau zaman sekarang mungkin dah jadi cerita lawak, Maharaja Lawak kot katanya. Wah, ni cerita Maharaja Lawak ni boleh jadi pelakon terbaik ni. Ya. Sekarang lawak musikal. Tengok ke? Tak tengok. Oh, baguslah. Ahli Korea ni bagus-bagus, tak tengok TV. Saya pun tengok. Dah siri yang ke-6 dah rasanya semalam. Kumpulan Ubi ada. Kumpulan Bahroy pun ada. Saja lawak ya untuk kita ya. Tu terpulang tuan-tuan lah. Bagaimana tuan-tuan tak tengok TV ke, tengok TV tu terpulang lah ya. Masing-masing. Ya. Tetapi Abu Bakar bila ditanya, satu yang golongan ketiga belum ya. Golongan ketiga adalah golongan di tengah-tengah pagar. Nak percaya pun susah. Tak percaya Nabi yang cerita. Duduk di atas pagar ya. Atas pagar inilah yang boleh dipengaruhi. Kalau time pilihan raya, yang pagar inilah akan menjadi penentu menang atau kalah. Sebab kalau hardcore yang menolak, kita dah tahu. Hardcore yang menyokong dah tahu. Yang atas pagar ini yang nak perlu di kempen. Tu jadi penentu menang atau kalah satu parti. Itu anak pagar ni yang kena penting tu. Pengaruh yang di atas pagar. Tapi bila mana cerita itu sampai pada Rasul, pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kata apa? Siapa yang cerita ini? Muhammad. Kalau Muhammad yang cerita, lebih daripada ini pun aku akan percaya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan segala apa yang sampai kepadanya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu makna al-Masih berarti As-Siddiq yang benar. Dan satu lagi al-Masih bermakna ad-dalil ataupun ad-dalal. Dalal ni maksudnya sesat. Al-Kazzab yakni pendusta dan pembohong. Maka bila sebut Al-Masih, Isa Al-Masih, maknanya Isa yang benar. Tapi kalau disebut Al-Masih Ad-Dajjal, maka Dajjal yang sesat dan juga menipu. Itu maksudnya. Menggunakan perkataan yang sama, Al-Masih. Allah SWT menciptakan dua Al-Masih yang berbeza. Isa Al-Masih merujuk kepada pembawa petunjuk yang dapat menyembuhkan tunanetra. Ni bahasa Indonesia ni. Ya? Saya tengok kamu tadi. Apa tunanetra ni? Rupanya maknanya buta. Betul ya? Wak Jamal? Betul. Di belakang tu. Ya? Saya duduk baca apa tunanetra ni? Saya buka, saya Google rupanya tunanetra ni buta. Ya? Ya? Jadi maknanya sebagai mukjizat Nabi Isa iaitu menyembuhkan mata yang buta, menyembuhkan penyakit sopak iaitu penyakit kulit yang tidak memiliki zat warna, dan juga mukjizat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya Nabi Isa itu yang sebagai Isa Al-Masih yang membawa kebenaran, dengan pada masa sama dia ada mukjizat tadi. Kelebihan-kelebihan sebagai seorang Rasul, iaitu menyembuhkan buta mata, menyembuhkan penyakit sopak dan juga menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Ta'ala. Namun, Masih Dajjal juga ada kelebihan. Yang Dajjal sebagai pembohong dan pendusta ini, ya, kelebihannya ialah yang menyebarkan fitnah kepada manusia dengan kejadian-kejadian luar biasa seperti menurunkan hujan, menghidupkan bumi dengan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ya.
Itu nanti bila kita akan lihat lebih mendalam tentang apa yang Dajjal mampu buat pada kita. Ya. Dia ada kekuatan, ada power. Ya. Kelebihan dia. Dajjal disebut Al-Masih kerana salah satu matanya yang terhapus, yakni buta. Dan juga dia akan menghapuskan bumi selama 40 hari. Dan pendapat yang pertama, yakni Dajjal buta sebelah matanya adalah pendapat yang lebih kuat. Berdasarkan hadis bahawa Ad-Dajjal buta sebelah matanya dalam Sahih Muslim. Ya. Namun nanti kita akan lihat bahawa ada hadis yang kontra. Sebab ada hadis mengatakan buta mata sebelah kanan. Ada buta mata sebelah kiri. Ya. Tetapi mana satu yang paling tepat? Ya. Namun nanti kita akan lihat ya. Tapi saya boleh beritahu awal bahawa dalam pendapat yang dua ini, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan Dajjal buta mata sebelah kiri. Sebelah kanan. Kiri pula. Kanan. Kanan yang lebih kuat. Sebab kanan itu hadisnya adalah hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Sedangkan yang buta sebelah kiri hanya hadis Muslim. Dan dua-dua adalah hadis sahih. Tapi bila dua-dua sahih, maka kedudukan Bukhari dan Muslim yang bersepakat atau kita sebut muttafaqun alaih lebih berautoriti. Yang lebih diterima. Ya. Sebelah buta sebelah kanan. Ya. Baik, kita teruskan. Makna Ad-Dajjal. Adapun kata Ad-Dajjal ini diambil dari satu kata-kata yang berbunyi dakhalal ba'ira idza salahu bil qatiran wa ghasatu bihi. Seorang itu mendajjal unta bila melumurinya dengan tar, atau kalau tar itu sebut apa? Minyak hitam ya. Minyak. Dia kadang kalau orang jauh sebut minyak tir. Minyak apa orang buat jalan tu, ada minyak hitam tu. Sebut minyak tir. Ya. Dan menutup dengannya. Maknanya perbuatan mendajal unta dengan dibagi minyak hitam pun satu perbuatan dinamakan dajal. Maknanya dajal tu memang nama untuk perbuatan yang jahat. Kita pun sebut sama kan. Mendajalmu. Mendajal orang. Bila kita buat sesuatu yang buruk pada orang, kan kita sebut mendajal orang. Kalau Haji Wahab mana? Ada. Oh, dajalmu. Dajal. Mana perkataan dajal itu memang sesuai dengan satu perkataan yang perbuatannya itu adalah perbuatan yang jahat. Ya, yang menganiaya dan merosakkan orang lain. Dajjal juga bermakna al-khalas, yakni mencampur, mengacau, membingungkan. Di mana ini kira macam makna seerti. Ya. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut sinonim, perkataan sinonim, perkataan seerti. Antonim, perkataan berlawan. Ya. Jadi Dajjal tu disebut juga al-khalas. Kha, lam, sa. Khalas. Bukan sin ya. Kalau khalas, selesai. Orang Arab kan bercakap khalas. Selesai. Sudah habis. Khalas. Tapi ni khalas. Khalas. Maknanya mencampur, mengacau, membingungkan. Iaitu seseorang yang berbuat dajjal bila ia menyamarkan dan memanipulasi, menggunakan atau mengambil kesempatan dengan maksud jahat. Ia menggunakan segala kelebihan yang ada padanya untuk menyesatkan manusia. Sebab kita tahu dajjal dia ada kelebihan, ada kekuatan. Maka mudah dia nak menyelewengkan, menyesatkan manusia. Ad-Dajjal juga kerjanya ialah memanipulasi dan membohong ke peringkat yang luar biasa. Maksudnya dia punya manipulasi, dia punya pembohongan memang taraf level gaban punya lah. Memang peringkat tinggi punya. Kita peringkat bawahan menipu orang boleh kesan. Baru nak belajar menipu kan kita boleh kesan. Macam scammer tu. Kadang-kadang ada scammer baru belajar. Dia telefon, dia cakap kita tahu ini temberang, bohong ni.
Lepas tu bila kita kata, kau nak bohong, patut-patutlah. Ini dah lah hari Ahad. Pakai personal phone. Sorry lah bang, baru belajar. Memang betul, hang ni bengong betul. Baru belajar. Nampak sangat, dia menunjukkan kebodohan dia sendiri. Dia nak menipu tapi tak pandai, baru belajar. Tapi, kira Dajjal ini memang pembohong level tinggi punya. Highest punya level. Konspirator, pembohong luar biasa yang sehingga dia boleh mempengaruhi ramai manusia dan terikut dengan dia. Baik, lafaz ini termasuk bentuk mubalaghah. Ya. Sebab bila kata Dajjal ni tersangatlah, dia punya penipuannya luar biasa, pembohongannya sangat hebat sehingga mempengaruhi. Dia membayangkan satu keadaan dari segi bahasa Arab disebut mubalaghah, iaitu berlebih-lebihan dari segi bahasa. Maknanya nak menunjukkan tersangatlah hebatnya dia ni. Ya. Itulah Dajjal, fa'al dari segi wazan fa'al, maksudnya terlalu, melampau ataupun tersangat. Maksudnya kalau kata menipu, tersangat dia menipu, tersangat dia pembohong. Ya. Sehingga orang terpengaruh dengan penipuannya, terpengaruh dengan daya-daya tipu dayanya. Ini yang bahaya ni. Ya. Baik, seterusnya. Kalau tuan-tuan ada tak tanya-tanya, sambil-sambil tu boleh tanya. Kalau tuan-tuan senyap, saya terus je. Saya ingat tuan-tuan dah faham. Okey, jalan. Okey, continue. No hal. Ya. Boleh kalau rasa saya nak. Mungkin ada perbincangan dan sebagainya. Tak ada masalah. Baik, dan Dajjal ini satu perkataan mufrad ataupun mufrad bahasa Arab, tunggal, atau dalam bahasa Inggerisnya singular. Dajjal, satu Dajjal. Dajjalani, dua Dajjal. Dajjaluna, ramai Dajjal, banyak Dajjal. Ya. Jadi jamak dia kan dalam bahasa Arab ada mufrad, musannah, jamak. Jadi Dajjalun, Dajjalani, Dajjaluna. Jamak dia, jamak muzakkar salim, Dajjaluna. Tu bezanya bahasa Arab dengan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia cuma ada dua je. Singular satu, plural banyak. Bila plural dia ada S. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada mufrad satu, dua, musannah. Musannah belum banyak lagi. Yang ketiga dan ke atas baru dikira jamak. Ya. Baik. Disebutkan di sini bahawa jamak bagi Dajjal, ya, Dajjaluna, iaitu jamak muzakkar salim. Namun ada sebahagian ulama, antaranya Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahawa jamak bagi Dajjal bukan Dajjaluna. Imam Malik mengatakan jamaknya ialah Dajajilah. Ya, Dajajilah. Dal, jim alif, daja, jim lagi buat di bawah lamha, Dajajilah. Ini kita sebut dalam bahasa Arab sebagai jamak taksir. Ya, jamak taksir. Ya, saya minta maaf lah kalau tuan-tuan kurang faham. Jamak muzakkar salim lah, jamak taksir lah. Saya cuma memberi penerangan. Mungkin ada tuan-tuan yang ada informasi, mungkin faham. Tapi kalau tak ada info, tuan-tuan dengarlah. Ya. Belajar sebagai satu ilmu lah. Ya. Dari segi itu memang dalam perkataan bahasa Arab ni dia ada yang khusus jamak dia, jamak muzakkar salim, tapi ada perkataan yang tidak ada kaedah. Dia punya jamak dia jamak taksir, dia tak ada kaedah. Tapi kita berdasarkan pendengaran dan selalu pembacaan kita akan tahu. Secara zahirnya jamak muzakkar salim, tetapi ada perkataan-perkataan yang dia kaedahnya jamak taksir, dia tidak ada kaedah. Macam inilah. Ya. Dia bukan Dajjaluna tapi Dajajilah. Baik, lafaz Dajjal menjadi isim.
iaitu kata nama. Ya. Jadi isim, fi'il. Kalau isim tu kata nama. Isim, fi'il kata perbuatan. Ya. Jadi Dajjal ni satu kata nama. Bagi Al-Masih yang pendusta lagi buta mata sebelahnya. Maka yang segera ditangkap pengertiannya ialah si pembohong tersebut. Dan Dajjal dinamakan Dajjal kerana ia menutup kebenaran dan kebatilan. Dengan kebatilan, dia menutup kebenaran lalu ditimbulkan kebatilan. Atau kerana ia menutupi kekafirannya terhadap orang lain dengan kebohongan, kepalsuan dan penipuan ke atas mereka. Sebab inilah kerja-kerja Dajjal. Terusnya, sifat-sifat Dajjal dan hadis-hadis yang berkenaan dengannya. Jadi sini dia diletakkan dalam lebih kurang 10 hadis. Ya. Dan mungkin ini hanya sebahagian daripada hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Dajjal. Ya. Mungkin banyak lagi. Seperti mana masa kita mengkaji tentang Al-Mahdi, banyak hadis-hadis tentang Al-Mahdi yang sahih sehingga bertaraf mutawatir. Tetapi yang dijelaskan di kitab ini hanya 10 untuk sekadar kita mengetahui tentang sifat-sifatnya berdasarkan hadis-hadis Nabi. Baik, Dajjal adalah seorang lelaki dari anak Adam yang memiliki sejumlah sifat sebagaimana dalam beberapa hadis agar manusia mengetahuinya dan berhati-hati terhadapnya. Sehingga apabila kelak ia muncul, maka orang-orang mukmin dapat mengenalinya serta tidak terfitnah olehnya. Sifat-sifat inilah yang membezakan dari manusia lainnya sehingga tidak tertipu olehnya kecuali orang yang jahil yang bakal menerima kecelakaan. Kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara sifat-sifat Dajjal. Di antara sifat-sifat Dajjal ialah seorang muda berkulit cerah. Kulitnya cerah. Orangnya pendek. Berambut kerinting. Dahinya lebar. Dahinya luas. Wah, ni ada ciri-ciri Al-Mahdi juga ya. Al-Mahdi pun kita belajar hari itu, dahinya luas, kulitnya cerah. Tapi tak adalah sebut orangnya pendek, rambutnya kerinting. Oh, nanti tuan-tuan duk cari pula. Wah, apa yang dahinya luas, orangnya pendek. Apa tu? Rambut apa? Rambutnya kerinting, kulitnya cerah. Kemudian pundak, bahunya bidang. Mana bahu dia lebar lah. Bila sebut bidang dia lebar ya, bahu dia. Matanya yang sebelah kanan buta. Dan matanya ini tidak menonjol keluar dan juga tidak tenggelam. Dia tak tertonjol sangat dan tak tenggelam sangat. Tapi dia buta. Ya. Dia disebut matanya pudar saja. Seolah-olah anggur yang masak dan tidak bercahaya. Dia mata yang buta tu redup, tak menampakkan sirna. Dia suram saja. Dan mata sebelah kirinya ditumbuhi daging yang tebal pada sudutnya. Ya. Kanan tadi buta, kirinya pula ditumbuhi daging-daging yang tebal. Di antara kedua matanya, atau disebut antara di bawah dahi ni lah, antara kedua mata ni, maka tertulis huruf kaf, fa, ra. Kafara. Secara terpisah. Maksudnya kaf, fa, ra. Terpisah, bukan perkataan sambung. Perkataan kata dalam bahasa, perkataan tunggal. Huruf tunggal. Kaf, fa, ra tu tidak bersambung, tapi berpisah. Atau tulisan kafirun yang bersambung. Disebut atau. Maknanya kemungkinan perkataan kafaro itu berpisah ataupun kafirun yang bersambung.
yang dapat dibaca oleh setiap Muslim yang boleh menulis maupun yang tidak boleh menulis. Maksudnya bagi orang yang beriman, bertakwa, dia akan nampak tanda kufur di dahinya. Sama ada kita itu, orang Muslim itu, orang yang boleh membaca, ataupun orang yang buta huruf, buta kayu. Kak kata Piramli kan, buta huruf, buta kayu, tak pandai membaca. Pergi sekolah belajar. Sekolah orang-orang tua. Itu kata Piramli. Ya. Tapi maksudnya di sini nak beritahu, bagi orang yang mukmin, walaupun dia tidak boleh membaca, tapi dia akan nampak tanda kufur pada dahi Dajjal, sebab kerana apa? Dia melihat atas keimanan dan ketakwaan. Dia nampak. Tapi bagi orang yang tidak beriman, walaupun dia pandai, cerdik, ilmuwan, tapi kalau dia kufur, dia ingkar pada Allah Ta'ala, dia tak nampak tanda kufur pada dahi Dajjal. Itu maksudnya begitu. Ya. Jadi yang menampakkan kufur itu bukan semata-mata kita boleh membaca, tapi kerana mata hati kita yang baca atas dasar iman dan takwa. Itu maksudnya. Ya. Dan di antara tandanya lagi ialah Dajjal ini mandul, tidak punya anak. Mandul. Tak ada keturunan lah maksudnya. Ini yang tercatat. Ini baru bagi tahu secara umum. Nanti kita akan lihat satu persatu hadis-hadis yang ada di sini. Ada 10 hadis. Ya. Baik, berikut ini beberapa hadis sahih yang menyebut ciri-ciri tersebut yang juga merupakan dalil akan munculnya Masih Ad-Dajjal. Baik, hadis yang pertama. Daripada Umar radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana naimun atufu bil baiti, fa dzakara annahu ra'a Isa bin Maryam alaihi salam, thumma ra'a ad-Dajjal, fa wasafahu fa qala, fa idza rajulun jasimun ahmaru ja'dur ra'si a'warul aini ka'anna ainahu inabatun tafi'atun qalu hadha ad-dajjalu aqrabun nasi bihi shibhan ibnu Qatanin rajulu min Khuza'ah." Ketika saya sedang tidur, maksud Nabi sedang tidur, ini hadis daripada Umar Al-Khattab, ya. Hadis sahih semua di sini. Aku bermimpi melakukan tawaf di Baitullahil Haram. Lalu Rasulullah mengatakan bahawa dia berjumpa melihat Isa ibnu Maryam. Ya, Isa al-Maryam, Isa al-Masih, anak ibnu al-Maryam. Kemudian melihat Dajjal dan menyebutkan ciri-cirinya dengan sabdanya, dia itu seorang lelaki yang gemuk, berkulit merah, berambut kerinting, matanya buta sebelah, dan matanya itu seperti buah anggur yang masak dan tidak bersinar. Para sahabat berkata, Dajjal ini lebih menyerupai Ibnu Qatan. Ibnu Qatanin, ya, Qaf, Tanun, Qatanun. Siapa tu? Seorang laki-laki daripada Khuza'ah. Khuza'ah saya ingat Bani, daripada kaum Bani Khuza'ah. Ya. Dalam hadis ini, dalam hadis daripada Umar Al-Khattab ini, Nabi bermimpi, Nabi nampak Nabi Isa, Nabi nampak Ad-Dajjal. Kemudian Nabi sebutkan ciri-ciri yang ada pada Dajjal itu. Ya, disebutlah orangnya gemuk, kulitnya merah, rambutnya kerinting, matanya buta. Tapi tuan jangan cari nanti kata, ini Dajjal ni. Tengok ciri-cirinya. Wah, ini sama ni. Gemuk, pendek, kerinting, mata buta sebelah. Tengok mata ni pun picit sebelah mata ni. Ini memang Dajjal lagi memang. Sudah. Ya.
Sebab macam masa kita bincang tentang Al-Mahdi, ada orang mengaku Al-Mahdi. Oh, saya ni Al-Mahdi. Ada yang mengaku. Tak nampak ke tanda-tanda Al-Mahdi pada diri saya? Tengok dahi luas, hidung mancung, kulit putih. Oh, cakap begitu ramai lagi hidung mancung. Berjuta lagi hidung mancung seluruh dunia. Ya, itu yang kadang-kadang kita kena berhati-hati. Tapi kalau Ad-Dajjal, tak ada orang mengaku kot. Saya Ad-Dajjal, tengok ciri-ciri. Nampak pada saya. Saya gemuk, pendek, kerinting, mata buta sebelah. Mandul dan tidak ada keturunan. Itu ya antara ciri-cirinya. Ya. Wallahu alam. Jam dah berbunyi. Nantikan cukuplah untuk malam ini. Kita baru masuk hadis yang pertama. InsyaAllah kita sambung pada hadis yang kedua dan seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita dapat membincangkan tentang apa itu Dajjal Al-Masih, mana Ad-Dajjal dan juga sebahagian tanda-tanda fizikal pada Ad-Dajjal itu sendiri. Wallahu alam, mudah-mudahan kita mengambil pengajaran pada apa yang kita bincang pada malam ini dan yang baik pada Allah SWT, yang lemah di saya sendiri, saya akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Allahu akbar.